والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين والمشايخ أجمعين. إن الله يقبل من الجميع ويعفو من الجميع ثم شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة جامعة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلوم في دارين آمين. Perihal puasa, kitab yang kita rujuk ini adalah daripada kitab Nasihat Diniyah yang telah disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia membicarakan kepada kita perihal puasa. Kata beliau radhiyallahu anhu, ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, moga-moga Allah meluruskan kamu dan kamu ke jalan kami dan kamu ke jalan yang mudah, dan menjauhkan kami sekalian dari jalan yang sukar, serta mengampunkan kita sekalian di akhirat juga di dunia. Amin. Doakan pertamanya kepada kita oleh Imam Haddad, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan yang pertama sekali dapat dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, diajarkan dan mengenal akan diri kita, kemampuan kita, iaitu kita hamba yang lemah ini sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan kasihnya kepada Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, aku ini cinta kepada kamu. Maka tanda Nabi cinta kepada Mu'adz ini, Nabi ajarkan doa yang diminta untuk dibaca setelah setiap daripada salat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iaitu, ya Allah, bantulah aku untuk beribadah, untuk aku mengingatimu dan beribadah kepadamu, dan juga bersyukur kepadamu, dan juga berbuat ibadah sebaik-baiknya untukmu. Diajarkan oleh Nabi untuk minta doa kepada Allah, untuk minta bantuan. Begitu juga dalam amalan-amalan kita, kena minta bantuan daripada Allah. Kita ini hamba yang selalu salah dan silap. Maka begitu juga Imam Haddad memulakan daripada membicarakan tentang perihal puasa ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan dorongan kepada kita untuk memberi jalan yang mudah kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kamu itu kemudahan, Allah tak ingin untuk berikan kesusahan. Bahkan kita kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawasanya bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah dan Rasulnya. Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan. Padanya Allah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin dan dicatatkannya sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa. Yang pertama sekali, kata Imam Haddad, kedudukan Ramadan itu tinggi kedudukannya, dan juga merupakan memiliki darjat yang cukup mulia dan martabat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu buktinya, di dalamnya ada satu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah. Imam Haddad nak bagi tahu kepada kita perkara yang fardu yang dikurniakan oleh Allah itu adalah merupakan kurnia yang cukup besar. Sesuatu kewajiban yang Allah berwajibkan kepada kita bukan satu beban, tetapi adalah satu kurnia. Yang inilah kita sebagai hamba nak kena tukar. Status yang asalnya kita menganggap kewajiban, perintah itu sebagai beban, sekarang ini tak boleh.
kita sebagai hamba yang patutnya tukar dah persepsi kita daripada apa yang diwajibkan oleh Allah itu sebagai suatu hadiah, sebagai satu kurnia. Untuk memandang daripada perintah itu adalah satu kurnia yang agung daripada Allah. Sebelum ini memang kita akan pergi kepada arah sebagai hamba ni apabila diperintahkan, aduh berat, beban. Tapi sekarang ini sepatutnya dah kena berubah dah, sebab kita dah hadapi daripada kewajipan-kewajipan oleh Allah SWT itu kita dah lama dah. Yang sepatutnya kita dah tukar dah daripada penghambaan sekadar kita buat kerana kita hamba, kita nak naik darjat lagi. Daripada kita buat itu kerana nak dapat ganjaran semata-mata seperti seorang peniaga, nak naik lagi. Seperti mana yang diajarkan oleh Nabi ketika mana ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat akan ibadah Nabi yang cukup tekun, yang cukup luar biasa, bahkan digambarkan sehingga bengkak-bengkak kaki baginda Rasulullah. Ketika ditanya ketika itu, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Naik darjat itu, iaitu orang-orang yang mana ibadahnya kerana syukur kepada Allah SWT atas kurnia yang diberikan oleh Allah yang tak pernah putus-putus. Bermakna kewajipan-kewajipan, perintah-perintah itu kita dah kena tukar dah. Persepsi kita bukan beban, tetapi adalah suatu kurnia yang kita nak ambil dan laksanakan dengan sesempurna mungkin, sebab itu adalah kurniaan yang cukup luar biasa. Oleh kerana dia satu kurnia yang luar biasa, apabila dikurniakan oleh Allah pada suatu masa, maka masa itu menjadi mulia. Begitulah Ramadan. Ketika Allah SWT pilih Ramadan itu untuk difardukan puasa, maka Ramadan itu menjadi mulia. Disebutkan, bahkan dikuatkan lagi. Yang tadi adalah firman Allah SWT yang jelas disebutkan oleh Allah akan kewajipan, jadi diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan dikuatkan dengan hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana Allah SWT ketika menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah pilih Ramadan itu untuk diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini adalah satu kalamullah, firman Allah yang cukup mulia. Dipilih oleh Allah daripada Lauhul Mahfuz untuk diturunkan ke samai dunia, dipilih oleh Allah pada Ramadan. Bahkan untuk nak menguatkan kemuliaan Ramadan itu, dalam hadis baginda Rasulullah SAW beritahu, bukan hanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bahkan kitab-kitab yang sebelumnya semuanya kebanyakan diturunkan adalah di bulan Ramadan. Seperti Taurat, Injil dan Zabur diturunkan dalam Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih untuk diturunkan dalam Ramadan? Dikarenakan adanya keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Maka sebab itulah kita ini umat Nabi Muhammad SAW apabila dikurniakan Ramadan, maka kita sebenarnya adalah merupakan umat yang beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, kerana kita adanya yang disebutkan bulan Ramadan yang dikurniakan di dalamnya itu ganjaran yang berlimpah ruah. Di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya Al-Quran, dan dipilih di antara malam-malamnya suatu malam Lailatul Qadar. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kata ulama, di antara salah satu tanda Allah nak berikan kemuliaan kepada sesuatu masa dan waktu itu adalah Allah menyembunyikan sesuatu kurnianya. Contoh hari Jumaat. Salah satu sebab kenapa Jumaat itu mulia dan hebat, kerana di dalamnya tersembunyi satu waktu yang kata Nabi, waktu itu barang siapa yang mohon kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bila waktunya disembunyikan oleh Allah supaya kita berusaha setiap waktu. Begitulah Ramadan, kerana di dalamnya ada disembunyikan Lailatul Qadar, malam Qadar itu, maka Ramadan itu menjadi mulia supaya orang bersungguh-sungguh daripada awalnya sehingga akhirnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang mana disebutkan oleh Allah secara jelas, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ialah kira-kira 83 tahun. Ketika Nabi cerita tentang umat Bani Israel, ada di kalangan mereka yang seumur hidupnya berjihad di jalan Allah. Umurnya berapa? 1000 tahun.
para sahabat ketika itu dengar, ya Allah, manalah kami untuk menandingi daripada umat Bani Israel dulu. Umur panjang, dihabiskan umurnya untuk ibadat kepada Allah. Maka ketika itu mereka merasa seolah-olah rendah, mereka merasa kekurangan, mereka sedih kerana tak dapat menyaingi kedudukan ganjaran ibadah. Bukan sedih kerana tak dapat menyaingi dunia. Hari ini orang sedih kalau tak dapat menyaingi dunia. Tak. Yang mereka sedih kerana mereka tak dapat menyaingi daripada amal ibadah itu. Sehingga Nabi yang pengasih ini tahu, memohon kepada Allah, Allah kurniakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih kurang 83 tahun. Kita kata kalau 83 tahun tak boleh sama juga dalam 1000 tahun yang dihidup oleh Bani Israel dulu. Dia ada beberapa perkara. Yang pertamanya, kalau tiap-tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, dikajikan berapa banyak kita dapat, itu satu. Kalau pun dapat sekali yang dikatakan lebih baik daripada 83 tahun, amal kita, kalau kita hari itu kita baca Al-Quran, lebih baik kita seolah-olah membaca Al-Quran 83 tahun, satu hurufnya 10, di luar Ramadan, di dalam Ramadan berapa digandakan oleh Allah. Kalau kita tarawih atau tahajud, yang solat sunat ini kedudukannya akan pergi kepada kedudukan fardu. Kalau satu rakaat 83 tahun seolah-olah kita mendirikan, bayangkan itu ganjarannya digandakan lagi oleh Allah. Bermakna memang akan melebihi daripada amal-amalan orang Bani Israel dulu, walaupun 1000 tahun dia mendirikan ibadat. Sebab itu kita kena berusaha untuk dapatkannya. Iaitu yang disebutkan Lailatul Qadar. Cuba ada renungkan kiraan itu dan sematkan di dalam fikiranmu, malam apakah itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih utama dari masa yang begitu panjang sekali. Firman Allah Taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan dan petunjuk itu, dan yang membedakan di antara kebenaran dan kesesatan. Kemudian Allah Ta'ala firman pula, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Tahukah anda apa dia malam Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Yang inilah kesimpulan daripada ulama yang mengatakan bahawa diturunkan Al-Quran itu, pertama jelas Allah sebut di syahrul Ramadan. Yang keduanya Allah turunkan pula pada malam Qadar. Ini adalah merupakan apa yang telah pun disepakati oleh para ulama. Menerusi firman Allah Ta'ala di atas, kita maklum bahawa Al-Quran itu telah diturunkan pada bulan Ramadan, kemudian dia diturunkan sekali lagi pada malam Lailatul Qadar sebagai tanda khususiyahnya. Bermula turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Al-Quran mula diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan sesudah itu diturunkan pula oleh Jibril alaihissalam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, satu persatu dalam masa 23 tahun penajaman, secara berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun. Bukti bahawa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui dah. Kita kata Allah dah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di samai dunia. Bermakna apa yang akan bakal berlaku, asbabun nuzul dan sebagainya, itu adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tunggu masa untuk diturunkan. Ini adalah merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita kena berkeyakinan bahawa Allah itu Maha mengetahui yang sebelum dan yang akan datang. Semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baginda menerima wahyu dari Allah Taala ketika berumur 40 tahun dan telah wafat pula ketika berumur 63 tahun. Demikianlah menurut kata ulama muhaqqiqin dari para salaf dan khalaf. Kita pergi kepada kelebihan bulan Ramadan yang kita sebut sebagai fadilah Ramadan itu. Mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ramadhanu ila Ramadan, wal Jum'atu ila Jum'ah, was salatu ila salat, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Bulan Ramadan ke bulan Ramadan, dan dari Jumaat, hari Jumaat ke hari Jumaat,
dari satu solat atau sembahyang ke satu sembahyang yang lain, menjadi penebus dosa di antara keduanya selama dijauhi segala dosa besar. Bermakna dijadikan Ramadan itu sebagai suatu masa yang di antaranya dikafarahkan dosa itu, digugurkan dosa, iaitu orang-orang yang mana ketika mana disebutkan di antaranya kerana memang dijadikan maghfirah di dalam Ramadan itu. Tapi dengan syarat selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar, di antara Jumaat dengan Jumaat, di antara solat dengan waktu solat. Ianya ada yang disebutkan gugur kepada dosa-dosa. Ini menunjukkan akan kelebihan Ramadan. Bersabda Rasulullah SAW mengenai bulan Ramadan, "Wa syahrus sabar wa sabru sawabuhul jannah." Ramadan, bulan Ramadan itu ialah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran ialah syurga. Bermakna sabarnya kita ini, apa dia sabar dalam Ramadan ini? Memang Ramadan yang kita sebutkan sabar itu, yang kita faham adalah sabar daripada balak, sabar daripada dugaan ditimpa kesusahan. Tidak sekadar itu, sabar ini bahkan Ramadan mengajar kita sabar. Yang dimaksudkan dengan sabar itu ialah apa? Sabar di dalam melaksanakan ketaatan dan sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika mana meriwayatkan hadis, ketika mana mentafsirkan firman Allah yang mengatakan tentang golongan orang-orang yang sabar, wa basyirus sabirin. Dia mengatakan nanti yaumul qiyamah ada orang satu golongan yang akan diseru pada hari kiamat. Ketika itu dikatakan, mana dia golongan yang sabar? Udkhulul jannata bighairi hisab. Mana golongan yang sabar? Masuklah ke dalam syurga itu tanpa timbangan. Maka bangunlah ketika itu sekelompok manusia. Mereka melewati daripada mizan dan sirat, sehingga para malaikat keheranan, siapa kamu yang tak mahu ikut daripada jalan yang sepatutnya kamu ikut, daripada timbangannya, sirat? Maka mereka mengatakan, kami adalah golongan orang-orang yang sabar. Sabar bagaimana yang dimaksudkan oleh kamu itu? Mengatakan iaitu kami sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kami sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini golongan yang dikurniakan oleh Allah masuk syurga tanpa hisab. Allah SWT mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja Allah memberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu tanpa ada batasan nilai. Subhanallah. Maka Ramadan itu melatih kita bersabar. Sabar lapar, sabar di dalam dahaga, sabar mengawal hawa nafsu. Meningkatkan lagi, sabar di dalam memandang perkara maksiat, sabar di dalam mendengar benda-benda yang bukan-bukan, sabar di dalam mengucapkan perkara-perkara yang keji dan juga mengumpat. Sabar untuk pergi ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah, sabar dari bertindak perkara-perkara yang tak patut. Ini memerlukan kepada kesabaran. Sebab itu Ramadan adalah satu masa yang cukup penting ataupun masa yang sesuai untuk kita melatih kesabaran kita. Tapi kita ni selalu kita didedahkan ialah kenapa? Kerana lapar ni, kata orang putih, dia kata a hungry man is an angry man. Orang lapar ni dia biasa cepat marah. Dia dah lapar, lepas tu orang buat pula pasal, memang nak marah. Rupanya Ramadan ni nak latih kita ni lebih sabar lagi. Bawa balik kerja tu, naik kereta tu, Allah, dengan je baju orang buat pula potong lain lah, peloncu dan sebagainya. Kan? Sebab apa dia potong tu? Sebab dia tak sabar tu. Kita pula marah, tak sabar juga. Lebih lagi keluar pula, tak marah, caci maki pula. Allah, ruginya pahala kita itu. Kata Nabi SAW, orang puasa itu tak boleh yasqus wala yaskhab. Tak boleh mengeluarkan kata-kata keji, tak boleh. Akan menghilangkan pahala Ramadan. Tapi itu ujian kita, ujian. Macam-macam ujian di bulan Ramadan ini. Jadi memang syahrul Ramadan itu syahrul sabar dipanggil. Dia adalah merupakan bulan kesabaran. Dan pahala sabar itu adalah syurga. Subhanallah. Sabdanya lagi, awalul rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Di awalnya, mulanya bulan Ramadan rahmat.
akhirnya merdeka dari api neraka. Sekarang ini kita berada di dalam fasa yang pertama tu, rahmat. Kita hari sekarang ni patutnya kita cuba untuk nak meraih sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Nak kena buat apa yang Allah suka. Apa yang Allah ridha, dan membelakangkan apa yang kita suka dan apa yang kita redha. Ini yang kita kena buat. Tetapi malangnya kita ni dah biasa sangat-sangat dah buat apa yang kita suka dulu. Apa yang kita suka kita buat, membelakangkan apa yang Allah suka. Yang Ramadan ni sepatutnya kita nak kena berjuang, mujahadah untuk nak buat apa yang Allah ridha dan Allah suka. Tinggalkan apa yang kita suka, dahulukan apa yang Allah suka. Yang ni betul. Yang ini yang disebutkan orang-orang yang dapat untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke fasa yang kedua, maghfirah, keampunan. Allah akan kurniakan keampunan. Yang ini semuanya diharapkan. Kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan yang diberikan keampunan kepada hamba-Nya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dalam ini nanti insya-Allah lepas ini akan ada riwayat hadis tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala gerak memerhati kaum muslimin. Wa akhir wajibun minan nar, akhirnya akan dilepaskan daripada neraka Allah, jaminan. Sesungguhnya Allah Ta'ala gerak memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadan. Malam pertama itu sebenarnya adalah perkara yang penting. Kita panggil apa? Kita panggil yang pertama. Kita pun kadang-kadang tu pandangan pertama itu penting. Begitu juga permulaan itu penting. Maka Allah akan melihat kepada hamba-Nya yang lebih khusus pada malam pertama, bagaimana mereka mula. Sebab itulah untuk masuk dalam permulaan yang terbaik di dalam Ramadan, kena bersiap sebelum Ramadan. Baru masuk Ramadan itu dengan persiapan yang rapi. Sebab masa itu ada nazarah, ada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pandangan rahmat Allah, kita dah selamat. Tapi nak dapat masuk dalam keadaan yang berjaya itu kena ada latihan sebelum Ramadan lagi. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala, saja tidak diseksanya, dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam akhir dan di bulan Ramadan. Pertama penting. Kemudian bukan pertama saja, kemudian istiqamah, konsisten terus sampai di akhirnya akan mendapatkan pengampunan daripada Allah.